Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini daripada kita dalam masa yang sama. Kita bermohon juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan juga keafiatan pada mereka yang terkesan pada wabak ini dan juga segala penyakit-penyakit yang lain, dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan kita seperti sedia kala, insya-Allah, malah lebih baik lagi, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada video yang lalu kita ada mengongsikan iaitu daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yang mana Imam Al-Ghazali ada memberitahu ataupun menyatakan di dalam bab adab pergaulan kita dengan sahabat-sahabat kita. Maka sahabat yang di sini yang dimaksudkan ini dipecahkan kepada sahabat yang karib dan juga sahabat yang tak rapat. Maknanya sahabat karib tu sahabat yang rapat, iaitu kawan-kawan kita yang rapat. Ada adab-adabnya di dalam kitab ini, ada 23 adab. Jadi dengan yang kawan-kawan kita yang mungkin kita kurang rapat sikit pun ada adab-adab yang berbeza. Jadi maka dengan adab-adab dengan kawan kita yang rapat ini ada 23. Pada video yang lalu kita dah kongsikan 10 adab yang pertama. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung pembacaan adab-adab seterusnya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan ini akan apa orang kata sama-samalah kita meraih manfaat daripada pembacaan ini, insya-Allah. Maqala sambungan yang adab yang ke-11. Berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Maknanya kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita atas kebaikannya. Mungkin dia dah tolong kita dalam hal keadaan yang mana kita perlukan pertolongan dia. Dia dah bantu kita, kita acknowledge dia dengan kita mengucapkan terima kasih, dan juga kita memberitahu kepadanya yang kita berterima kasih di atas pertolongannya. Itu adalah adab kita dengan kawan kita. Mungkin contoh, dalam keadaan kita nak cari kerja, kita dalam keadaan yang tak bekerja lah. Jadi ada kawan kita ni, dia ni mungkin ada lubang kerja yang lain, mungkin bukan dekat company dia, tapi mungkin dekat tempat kawan-kawan dia yang lain, kenalan-kenalan dia. Maka dia tanya-tanyakan, maka kebetulan pula bila kita pun apply, akhirnya takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat pekerjaan tersebut, kan, hasil daripada bantuan kawan kita. Maka kita ucapkanlah terima kasih kepadanya, kita ucapkanlah rasa syukuran kita padanya, kan. Jadi Allah SWT kata, siapa yang tak syukur ataupun siapa tak berterima kasih, tak berterima kasih kepada manusia, tak berterima kasih kepada Allah SWT. Maka kita kena mensyukuri manusia juga. Kita terima kasih, cakap terima kasih Laman, hari tu kau tolong aku carikan kerja. Terima kasih Laman, kau susah payah carikan lubang kerja untuk aku. Aku dah dapat kerja dah, terima kasih. Nanti aku belanja kau makan ke apa. Contohlah jadi maknanya kita nak kena zahirkan rasa terima kasih. Jangan kita senyap aja terus, dah dapat kerja diam aja. Tapi nanti bila susah, nanti dia cari kawan dia, kan, Man, nak tanya sikit lah, kau free tak nanti? Nak ngopi ke apa? Nak ngeteh ke apa? Ingatkan nak apa? Rupanya nak minta pinjam 500, nak minta duit, nanti baru dia cari kawan dia. Tapi bila dalam keadaan yang senang gitu, dia diam aja. Tak boleh. Jadi makanya dia nak kena mengucapkan, menzahirkan rasa terima kasih. Bukan sahaja kawan rapat, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan orang yang awam pun, dengan contohlah dalam keadaan kita dalam lift lah kita dalam lift, kita ni mungkin tinggal tingkat 7, ada lift tu dah turun daripada tingkat 12. Jadi bila kita masuk ni pula, kita masuk dengan troli. Kita masuk dengan troli, lepas tu bila sampai tingkat 1, kita keluar dulu, kan. Bila kita keluar dulu, maknanya orang tu tekankan lift. Jadi bila kita keluar tu, kita kan cakap terima kasih, thank you, ataupun kita ucap, kita acknowledge lah,
kerana dia tekankan lift. Kan dah lah kita masuk lambat, lepas tu kita keluar dulu pula dengan barang-barang dan sebagainya. Maka kita ucapkan thank you. Mungkin dia pun tak mengharapkan yang kita cakap thank you, kan? Dia tak mengharapkan sangat pun. Tapi secara kemanusiaan, secara adab dan juga etika, kita mengucapkan rasa terima kasih, kan? Kalau kita terbalikkan cerita, kita pula yang tekankan lift tu. Orang masuk tingkat 6, orang masuk bawa pram. Kita dah lambat nak pergi kerja ni, orang masuk bawakan pram. Kemudian dia masuk, dia keluar, masuk jalan menolong aja. Kita yang tekan lift ni, kita cakap thank you pun tak ada, kan? Kadang-kadang satu gesture ataupun satu perbuatan yang ringan itu, dia boleh mengubah segala-galanya dalam perasaan kita, kan? Kadang-kadang kan, dan dalam masa yang sama, bukannya kita mengharapkan sangat pun, bukannya kita mengharap yang dia nak macam cakap thank you sampai exaggerate dan sebagainya. Tidak lah, hanya sekadar macam thank you, terima kasih. Jadi maknanya satu lafaz terima kasih itu saja dah dapat menyenangkan hati orang lain, kan? Walaupun dia benda yang simple saja, senyum, terima kasih, dah. Acknowledgement is very very important. Maka dengan sahabat karib lebih-lebih lagi lah, kalau misalnya dia tolong kita, perlu kita mengucapkan rasa terima kasih, ya. Itu yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Seterusnya yang ke-12, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mencegahkan orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau misalnya kita dengar ada orang lain yang nak memperkatakan hal yang keburukan mengenai sahabat karib kita, maka kita stop dia, kita hentikan dia. Kenapa? Kerana macam mana kita nak diri kita dibela, begitu juga kita membela sahabat karib kita. Jangan sampai orang lain menyatakan hal keburukan diri dia kepada orang-orang yang lain yang tak kena mengena contohnya. Walaupun benda tu betul, apatah lagi kalau benda tu tak betul. Jadi kalau kita dengar, ini mana kau dengar pasal kawan aku ni? Mana kau dengar? Jadi makanya jangan kita sambung dan kita membiarkan orang memperlekeh-lekehkan atau orang membuka aib sahabat-sahabat karib kita. Tanggungjawab kita, kata Imam Al-Ghazali, adab kita adalah untuk kita menghentikan perbuatan tersebut. Kerana apa? Kerana itu adalah sebahagian daripada bab ataupun sebahagian daripada perkara yang kita membela dirinya. Kita pun tak suka kalau orang memperkatakan hal keburukan tentang diri kita di belakang kita. Jadi kita berhentikan. Jadi kalau orang cakap, kita stop lah. Kita hentikan dengan mungkin hentikan dengan cara yang baik juga. Jangan kita marah-marah. Maknanya kita cakap lah, mungkin kalau kau tak tahu apa-apa pasal dia, jangan cakap dulu, kan? Sebab kita kadang-kadang main dengar-dengar. Orang Melayu kita suka macam sikit-sikit je dengar-dengar, dia gitu-gitu, dengar-dengar dia gini. Dengar-dengar juga di mana, kan? Jadi maknanya kita pun nak kena faham dan juga tahu resources ataupun sumber daripada mana yang kita dengar, sama ada yang kita boleh mempercayai ataupun yang kita tak boleh mempercayai. Itu satu. Dan yang kedua, untuk kita nak menilai, dan bukan tanggungjawab kita sebenarnya untuk nak menilai, tapi sebagai manusia memang kita favourite lah, suka sangat nilai orang, kan? Jadi untuk kita nak menilai pun kita mesti nak kena dengar daripada kedua belah pihak, dan tidak pernah dan tak akan adil kalau seseorang itu hanya dengar daripada satu pihak saja, walau macam mana pun hal keadaan tersebut. Maka dengan itu, bila kita mendengar hal keburukan mengenai kawan kita yang lain, kita punya tanggungjawab adalah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Itu adalah adab kita dengan kawan karib kita. Sekarang ni pula tengah kecoh pasal COVID-19 ni, COVID-19 ni, kan? Dekat WhatsApp, dekat Facebook, banyak semua yang berkata-kata semua tapi baseless, kan? Maknanya tak berasas. Semua main dengar-dengar. Baru-baru ni nanti Ramadan pun tak lama nak sampai, insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur kita, insya-Allah kita akan bertemu dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi orang kata dengar-dengar nanti tahun ni tak ada tarawih, dengar-dengar nanti tahun ni tak ada solat tarawih, tak ada solat jamaah, dengar-dengar. Tapi dengar-dengar je terima. Jadi maknanya kita jangan bila dah dengar kita sampaikan, lepas tu macam jadikan satu perkara yang tak ada penghujungnya. Kita yang dah mulakan, lepas tu macam mana akhirnya? Kau dengar daripada mana? Dengar si Fulan. Si Fulan dengar daripada mana? Dengar si Fulan. Itulah kerja kita, menyampaikan berita-berita yang #fake news. Fake news. Kita jangan kalau kita orang kata tak mampu nak buat banyak kebaikan, jangan pula kita menjadi penyebab membuat banyak kerusakan. Okey. Seterusnya yang ke-13, perkara ni pentinglah, ya. Memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut
dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Kalau kita nampak sahabat kita membuat satu perkara yang contohnya melanggar syarak ataupun yang tak betul lah, maka kita rasa tanggungjawab untuk nak nasihatkan dia, nak tegur dia. Tapi dalam masa yang sama, dalam nak menegur ini perlu ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kan kata Allah SWT, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan perbuatan yang baik. Makanya hikmah ini, seperti mana yang kita pernah bincangkan awal-awal dalam bab kitab Bidayatul Hidayah ni, Imam Al-Ghazali kata hikmah ni, wisdom ini satu perkara yang kita manusia akan dapat melalui izin Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ibadah kita, melalui pergaulan kita dengan Allah, dan juga dalam masa yang sama pergaulan kita dengan masyarakat. Daripada pergaulan situlah yang baru datangnya hikmah. Sebab orang yang tak bergaul dengan masyarakat, dia punya hikmah dia, ataupun dia mungkin tidak ada hikmah yang sesuai untuk nak sampaikan satu perkara. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maknanya kalau dia duduk seorang aja gitu kan, nanti dia nak tegur orang, dia tak, susah. Kadang-kadang teguran dia tu kasar, dan mungkin teguran dia tu tak acceptable lah. Berapa banyak cerita yang kita dengar, kadang-kadang tegurannya tu betul, message yang dia nak sampaikan tu betul, tetapi cara penyampaiannya, cara dia tegur tu tak kena dengan orang yang dia nak menegur. Jadi makanya kita nak kena ingat, memberi nasihat ini adalah melalui, orang kata apa, hikmah. Hikmah ni dia yang menembusi hati. Hikmah ni yang menembusi hati manusia. Dan kita nak kena ingat, dan memang saya yakin semua pun memang tahu, hati manusia ni, yang membengkang hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana cara ataupun cara kita nak menembusi hati manusia? Bukan dengan apa-apa yang lain, tetapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab akhirnya yang membuka hati dia pun nanti Allah, yang pegang hati dia pun Allah. Tapi kita punya nasihat tu, kenapa tak tembus tu? Kadang-kadang sebab kita nasihat mungkin dengan kurang ikhlas. Wallahu a'lam bisawab, kan? Sebab kita ikhlas lillahi ta'ala. Memang kalau kita nasihat kita lillahi ta'ala, kita gantungkan pada Allah, nasihatnya tu insya-Allah menembusi hati dia, akan terbuka. Sebab mungkin ikhlas. Dan cara penyampaian, intonation suara, kan, time yang kita nak nasihat dia, timing pun penting. Timing, intonation suara, susunan kata-kata, semuanya penting. Ini semua skill tuan-tuan, skill yang mana kita nak kena, orang kata, cuba untuk nak belajar lah. Jadi makanya dia bukan main nampak salah terus tegur. Dikata apa? Oh, ni ada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Masya-Allah, hafal dia hadis Nabi SAW itu. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, kalau di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka ubahkanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tak boleh, fa bi lisanihi, dengan lidahnya. Nampak tu ustaz, Nabi kata kalau tak boleh ubah dengan tangan, ubah dengan lidah. Saya ikutkan nak melempang aja kan, tapi kesiannya pasal saya nasihatkan dia, saya tegur dia. Makanya belajar hadis tu baru sikit aja, tapi dia punya actionnya tu melebih pula, kan? Makhrajnya pun baca mungkin tengah terbalik, kan? Dia gombi gundah dia ke mana, kan? Ikhfa dia pun tak tahu, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, mana semua hilang. Dah bab tajwid semua dah masuk. Tapi maksudnya pucuk pangkal ni, kadang-kadang ilmu kita ni cetek tuan-tuan, tapi yang kita cakap ni banyak. Ni saya cakap pada diri saya sendiri jugalah. Maknanya kita ni kadang-kadang kita ni action pandai, tapi bila kita nak nasihat orang ni, kita terus main ikut hadis, begitu yang kita baca, begitu yang kita sampaikan. Maka orang ni yang bukan orang yang baca hadis, kan, pula tu dia bukan orang baca hadis, lagilah hatinya tertutup, lagi dia makin menyampah. Cakap, alah, dia ni asyik cakap itu aja, kan, balik-balik itu juga. Jadi bila kita nak berdakwah ni, kan, bukan dengan cara apa-apa sangat. Kadang-kadang dengan kita punya perbuatan kita, kan. Apa tu orang putih kata, action speaks louder than words, kan. Action kita, maknanya kita punya perbuatan kita lah, bagaimana kita bermuamalah dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang sebenarnya kadang-kadang memberikan teguran yang baik daripada lidah kita. Kalau kita tahulah, ustaz, saya tak boleh buka mulut lah ustaz, kalau saya buka mulut memang nak mencarut ajalah, memang nak marah terus. Jadi yang kita ingat, yang kita marah ni orang yang buat tu ke pasal dosa dia, kan? Yang kita nak marah ni pasal yang kita tak suka dia buat macam gitu ke pasal benda yang dia buat tu.
Itu yang kita punya perbezaan kita apabila kita menegur orang. Kalau kita ikhlas nak tegur dia, kita tegur dia atas sebab yang perbuatannya tu, bukan sebab dia buat benda tu, kan? Bukan sebab orangnya, tapi sebab perbuatannya. Jadi makanya teguran kita itu dia pergi dekat orang tersebut, maka insya-Allah hatinya terbuka. Dan kita berdoalah mudah-mudahan Allah SWT buka hati dia. Sebab akhirnya kita tak boleh ingat yang kita ni Superman, yang kita ni rasa semua masalah dekat dalam dunia ni aku kena selesaikan, semua masalah yang ada depan mata aku ni aku kena selesaikan. Tak, kan? Kita pun Nabi, hatta zaman Nabi Muhammad SAW pun masih lagi ada orang musyrik, masih lagi ada orang yang tak beriman kepada Rasulullah SAW, kan? Sedangkan dia, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, kan, maknanya umat ataupun makhluk yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya sunnatullah, maknanya adat dan kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang akhirnya Allah SWT juga yang membuka hati seseorang tu. Jadi bila kita nak berikan nasihat kepada sahabat kita, kita nasihatkannya dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan apa orang kata teguran yang baik. Timing pun nak kena cantik. Jangan itu jam dia buat salah, itu jam juga kita bahasakan dia ataupun kita tegur dia there and then. Tak boleh lah. Tengoklah hal keadaan dan sebagainya. Kita nampak dia mungkin tak semayang dan sebagainya, kan? Kita jangan terus ajak dia masuk masjid, terus, sekarang masjid pun tutup, mungkin terus ajak dia pergi semayang dan sebagainya. Mungkin dia dalam hal keadaan yang kita tak tahu apa rasa dalam diri dia. Kita nak kena kenal dulu orang yang kita nak dakwah ni, tuan-tuan. Kita nak kena ambil tahu sifat ambil tahu kepada ihsan ataupun insan yang lain ini sebenarnya satu perkara yang kita mungkin terlepas pandang. Kita nak kena know the situation. Kita nak kena kenal the situation dulu. Apa sebab kenapa dia tak semayang? Mungkin dia tak tahu, kan? Mungkin dia tak tahu. Kalau alah ustaz, saya kawan dia daripada kecil lah ustaz, memang dia ni memang degil lah. Jadi kita nak tahulah juga apa masalahnya. Daripada situ kita tackle pelan-pelan. Nak kena dengan hikmah, dengan kepintaran dan juga kepandaian. Ini hikmah ni akhirnya kita minta lah Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat hikmah tersebut untuk nak menegur sahabat kita ataupun siapa-siapa yang lain. Baik, yang seterusnya, memaafkan dari kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Dalam kita berkawan ni kadang-kadang ada salah silap dan sebagainya, kan? Tapi orang kata apa, sudahlah, kalau apa-apa diminta maaf ke apa, kita maafkanlah. Nak memaafkan orang ni memang susah. Memang susah nak memaafkan orang. Orang pernah tanya, ustaz, boleh tak kalau saya tak maafkan dia? Sebab akhirnya kalau saya fikir balik, itu kan hak saya untuk tak nak maafkan dia. Memang betul, bukan kita nak cakap tak boleh maafkan. Suka hatilah nak maafkan, alhamdulillah. Kalau tak maafkan pun terpulang hal masing-masing. Tapi kita kena ingat akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kita ni pula namanya kadang-kadang Abdul Ghafur, kadang namanya Abdul Rahim, tapi sifatnya pun tak mencerminkan makna di sebalik nama tersebut. Maaf cakap, kan, saya tak bermaksudkan siapa-siapa lah, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, yang tengok video ni lah, semuanya baik-baik belaka. Cumanya kadang-kadang kita ni rasa, aku tak boleh lah nak maafkan dia. Sebab apa? Susah sangat. Kenapa kau susah nak maafkan dia? Dia hutang aku 15,000 tak bayar-bayar. Astaghfirullahalazim. Jadi makanya kadang-kadang tu memang berat lah. Ustaz cakap senang lah, bukan 15,000 ustaz. Aku pula yang kena. Tapi bila kita ingat dan bila kita fikir, kalau kita tak maafkan dia, kita takut satu hari Allah pula tak maafkan kita. Sebab kan kita ni kadang-kadang memang betul boleh kita tak maafkan orang, tapi atas satu kesalahan tersebut. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang lain yang sama berat dia atau sama weight dia dengan kesalahan kawan tadi yang tersebut tu, dengan orang lain ataupun dengan Allah SWT, kan? Apa yang kita buat dengan orang, nanti Allah SWT akan memperlakukan ke atas diri kita. Itu takutlah. Itu takut kalau apa kita tak maafkan orang, takut nanti Allah pula tak maafkan kita. Jadi niat kita nak maafkan dia ialah kerana kita nak Allah SWT maafkan kita atas kesalahan-kesalahan kita yang lain. Tapi memang susah lah. Tapi dengan sebab kesusahan itulah datangnya fadilat ataupun datangnya satu kebaikan, kan? Maka susahlah benda-benda yang baik-baik ni kadang-kadang memang susah. Kata ulama, kenapa benda baik ni susah kita nak buat? Ialah kerana benda jahat itu 50%, 50% effort untuk nak melakukan perbuatan jahat itu sudah didepositkan oleh syaitanir rajim, oleh golongan syaitan. Jadi kita ni cuma add on lagi 50% saja. Sebab tu senang untuk kita nak buat jahat. Contohlah, contoh yang senang adalah subuh, bangun subuh. Mungkin ada orang yang dah biasa
Alhamdulillah Ustaz, saya memang body clock saya pukul 4.30 dah bangun, pukul 5 dah bangun. Alhamdulillah, bagus. Teruskan. Dan jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur, jangan sum'ah, jangan riak. Jadi itu semua perkara yang kita kalau boleh, Alhamdulillah lah, kita syukur pada Allah SWT. Tapi ada orang susah nak bangun subuh, tuan-tuan. Dan jangan kita mencelanya, kan? Jangan kita mencelanya. Pelan-pelan lah, insya-Allah nanti lama-lama kita akan dapat, apa orang kata, cuba. Kalau kita cuba untuk nak bangun, insya-Allah nanti Allah akan bantu, ya. Jadi daripada tadi yang kita sedang mengatakan tentang iaitu memberi nasihat dan juga memaafkan kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Jangan kita mencela sahabat kita. Baik. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah mati. Iaitu yang seterusnya, bila kita mendoakan sahabat kita apabila kita duduk sendirian, kan, maknanya kita tengah sorang-sorang, kita teringat kawan kita, apalah khabar si fulan tu, apalah khabar si Osman tu, apalah khabar si kawan kita tu, makanya kita doakan dia. Kata Nabi SAW, doa yang ala zahril ghaib, doa yang dalam keadaan rahsia ini mustajab, yang Allah SWT tak tolak. Bila kita doakan kawan kita dalam keadaan rahsia, rahsia tu bermaksud kawan kita tak tahu yang kita doakan dia. Doa yang sedemikian adalah doa yang mustajab, kan, doa yang Allah tak tolak. Jadi kita doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkanlah urusan kawanku si Osman tu contohnya, ataupun kau mudahkanlah urusan dia, kau berkatilah rezeki dia, kau panjangkanlah umur dia, berkatilah umur dia, dan apa-apa saja doa yang baik-baik. Itu adab sebagai kawan, ya. Jadi jangan putus daripada doa. Lagi-lagi kalau kita sebut namanya, insya-Allah doanya mustajab. Sebab jarang orang nak doakan orang yang lain, kan. Jarang orang nak, apa orang kata, yalah, kita selalu sibuk doa tentang diri kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Tapi untuk nak mendoakan orang yang lain ini kadang-kadang susah. Ini it takes a lot of love. Dia mengambil, apa orang kata, rasa kecintaan yang lebih terhadap orang lain tu untuk kita nak mendoakan dia. Jadi bila kita doakan, sebab tu kata Nabi SAW, doa tu tidak akan ditolak. Okey. Yang seterusnya, yang ke-16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah kematian sahabatnya. Kawan kita ni dah meninggal dunia, tapi kita teruskan hubungan kita dengan ahli keluarganya, dengan ibu bapanya, dengan anak-anaknya, kan. Jadi itulah kita nak punya, kalau boleh, adab kita lah. Jadi maknanya kita masih tanya khabar dan sebagainya, kan. Kalau kita jumpa, kita mungkin tanya khabar dan kita senyum. Kalau tak ada, dah lama tak jumpa, jangan pula kita diamkan diri. Tengok-tengok, jenguk anak-anaknya dan sebagainya, ataupun orang tuanya. Jangan pula jenguk isterinya. Wallahu a'lam. Okey. Terus, yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan hendaklah ia meringankan darinya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Jangan bebankan kawan kita, jangan bebankan teman kita dengan bebanan yang kita rasa macam, alamak nanti susah pula, kan. Jangan kita susahkan dia dengan bebanan-bebanan yang unnecessary. Kita tahu yang dia dah ada masalah, kita bebankan dia lagi dengan masalah-masalah kita. Jadi kalau kita nampak dia dalam keadaan yang susah, maka jangan kita tambahkan lagi kesusahan. Bila dia tengah sedih, jangan tambahkan lagi kesedihan, kan. Makanya kita nak kena, itulah antara adab-adab kita. Kita nak kena ada rasa empathy, kita nak kena ada rasa belas ihsan dengan sahabat karib kita. Okey, itu yang ke-17. Yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Ini penting juga. Maknanya bila dia ceritakan tentang satu berita yang baik, dia tengah cerita tentang contohlah dia bilang kita, kau tahu tak, aku nanti tak lama lagi nanti aku naik pangkat tau. Jangan pula kita cakap, alah biasalah tu naik pangkat, kan. Kadang-kadang kita gitu, kan. Kita macam seolah-olah meremehkan. Kita tengok dia happy, kita sama-sama happy dengan dia. Cakap alhamdulillah, baguslah kalau kau naik pangkat dan sebagainya. Kan gitu. Kita kasih dia kata-kata yang orang kata tunjukkan yang kita ni suka dengan cerita dia tadi tu. Itu adab. Dan juga kalau dia ceritakan tentang kesusahan, kita tunjukkan rasa kita sedih juga dengan kesusahan dia.
Jangan kita macam alamak aku stres lah macam gini. Ada contohlah, ada cerita-cerita kan. Ada cerita, aku stres lah kat kerja, aku stres lah dekat rumah dan gini. Dan jangan kita cakap alah biasalah kan. Kau pun tahulah memang macam gini. Macam kita rasa macam seolah-olah tak ada apa-apa dengan perkataan tersebut. Jadi bila dia rasa nak luahkan pun dia rasa tersekat macam dia ni aku bilang pun bukannya apa-apa kan. Tak ada apa-apa cerita pun, tak ada apa-apa efek pun kan. Aku bilang dia macam main padankan muka aku pada muka. Jadi kata Imam Al-Ghazali, adabnya ialah bila dia rasa atau dia sampaikan berita yang dia rasa suka, kita tunjukkan kesukaan tersebut. Tapi kalau dia rasa ataupun dia sampaikan berita yang dia rasa susah, kita tunjukkan juga kesedihan. Itu namanya empathy. Maknanya kita sama-sama dengan dia, sama-sama suka, sama-sama susah. Okey. Yang seterusnya iaitu yang ke-19, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Ini kira simply put genuine. Ikhlas dia berkawan. Maknanya kalau dia rasa macam gitu-gitu dengan seorang ni kan, macam dengan kawan dia kan, tapi dia kawan yang tak berperapat sangat sebenarnya, tapi dia berlebih-lebih pula. Dia macam kat luar, secara luaran ni dia macam belanja makan, belanja minum, selalu belanja lunch kan, dan selalu keluar sama-sama. Tapi apa yang dalam hati aku tak suka sangat dia ni sebenarnya. Tapi kenapa dia buat itu? Mungkin ada agenda yang lain. Jadi nanti lama-lama dia pun tahu kan. Sebab itu benda yang datang daripada hati. Apa yang datang daripada hati akan menembusi hati. Jadi Imam Al-Ghazali kata, kita zahirkan apa yang rasa kita dalam hati dengan kita kat luar. Jadi kalau kita gitu-gitu dengan dia, jadi maknanya kita nak kena layan dia dengan adab-adab yang berbeza. Maknanya macam jangan kita sampai orang kata apa, jangan sampai kasih dia macam harapan, ataupun jangan sampai dia rasa macam dia ni dipergunakan dan sebagainya lah. Jadi itu kita nak kena jaga. Jadi kalau kita rasa kita betul senang dengan dia, kita zahirkan. Itu yang tadi Imam Al-Ghazali kata, nak kena ucapkan terima kasih, kita menzahirkan rasa kecintaan dan sebagainya kan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, adab kita dengan sahabat karib kita. Menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Okey. Seterusnya, yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Bila kita jumpa sahabat kita, kita yang first memberi salam. Jumpa je, Assalamualaikum. Jumpa je, Assalamualaikum. Memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Apa tu sunnah? Sunnah tu ialah apabila kita membuatnya, kita mendapat pahala. Apabila kita meninggalkannya, tidak ada apa-apa. Tapi yang lebih baik, yang kalau kita nak amalkan, sunnah ini ialah bila kita buat, kita untung. Bila kita tinggalkan, kita sendiri yang rugi. Maka beri salam kepada kawan kita, Assalamualaikum. Itu adalah antara adab kita dengan sahabat kita. Yang ke-21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Contohlah kita dekat majlis nikah, majlis kahwin, contohnya walimah, kita tengah duduk satu meja, jadi tinggal kerusi satu aja. Kawan kita pula datang dengan anak-anaknya mungkin. Jadi kalau misalan antara adab kita yang baik ialah bila kita bangun dan juga kita berikan tempat duduk kepadanya, sama-sama dapat duduk dengan kita. Kalau tak mampu nak buat macam itu, kata Imam Ghazali, bangun terus. Maknanya sama-sama berdiri gitu. Itu adab, nampak tak? Jangan satu diri satu duduk lah. Itu adab. Maksudnya tinggi nilainya adab yang Imam Al-Ghazali letak. Kita kadang macam kau nak diri kau tunggu-tunggulah, tak kisahlah. Itu tak ada salah, tak ada betulnya. Cuma kita nak cerita tentang adab, maknanya kehalusan beramal kita dengan orang-orang sekeliling kita. Dia datang nampak ala kursi satu, silakan duduk. Tapi kalau kita nampak datang ahli keluarganya, kita cuba carikan. Kalau tak ada, kita punya tempat duduk pun hilang, makanya adab kita bangun sekali. Ustaz, habis kalau gitu tak makan lah. Ini tak terpulang masing-masing lah kan. Kalau dia ada mutual lah, tak apa, kau makan je tak apa. Nanti lepas kau makan, aku duduk makan. Tak ada masalah. Yang ke-22, hendaklah ia bangkit mengantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. Kalau boleh kita dah keluar sama-sama, hantar baliklah. Kalau tak boleh hantar balik, tak apa, tak ada masalah. Ini antara adab yang mulia yang Imam Al-Ghazali katakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengenai seorang sahabat yang karib. Hantar sampai ke rumah pulang. Dah keluar, hantar sampai pulang. Kalau tak ada apa-apa masalah. Baik. Yang ke-23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai dari percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Kawan kita tengah cakap, kita diam, kita dengar. Bila kita punya turn cakap, kita cakap dengan dia. Jangan dia cakap, kita potong, cakap, kita potong, cakap, kita potong. Akhirnya dia pun menyampah. Dalam zaman yang sekarang ni ada WhatsApp. Kalau misalnya ada WhatsApp, reply lah kan.
Kita dah baca, kita diam aja kan. Ada blue tick aja. Asyik kena blue tick aja kan. Double blue tick tu. Blue tick tu maksudnya dah baca tapi tak jawab kan. Dah reply pun reply lah, maksudnya jawab dengan yang beradab kan. Misalnya dah apa-apa, kasihlah emoticon gini ke, cakap okey ke apa ke. Maknanya dia pun tahu ada respon. Itu adab. Kita kadang-kadang diam je, entah ya entah tidak benda ni. Aku tanya, kita jadi keluar makan ke tak? Senyap je. Nyari jadi tak? Senyap aja kan. Rupanya tertidur ke dan sebagainya. Wallahu alam bisawab lah. Tak apalah, yang penting kita nak kena jawab apa saja yang dikatakan olehnya. Dan ringkas kata Imam Al-Ghazali, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia suka orang lain bermuamalah dengannya. Macam mana kita nak orang treat kita, begitu yang kita treat pada sahabat karib kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesempatan yang lain, kita akan sambung pada waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua dan memberkati segala amal ibadah kita dan menyelamatkan kita daripada segala kesusahan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah SWT memakbulkan, memustajabkan dan mengangkat doa-doa kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.